Assalamualaikum, bertemu kembali. Selamat pagi Malaysia, dan ini pastikan sahih bersama saya Hafiz Johnson, dan tadi kita sudah pun berbincang bersama dengan Terence dan juga Zaleha berkenaan dengan trend terkini setelah hampir lebih 2 bulan kita membincangkan dalam pastikan sahih berkaitan dengan PKP, kerana pastikan sahih edisi khas yang kita muatkan dalam SPM bermula 18 Mac lalu adalah disebabkan oleh peningkatan berita palsu berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan dan kini Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, dan juga apa jua yang berkaitan dengan COVID-19, berkaitan dengan penjualan obat, penjualan pelitup muka dan hidung, penjualan mitos dan sebagainya. Dan ini perlu ditangani dengan cermat dan juga hemat supaya anda semua faham berkenaan dengan bagaimanakah kita mengenal pasti berita yang tidak benar ataupun sebaliknya. Baik, seperti biasa kita akan mulakan dulu perkembangan terkini COVID-19, dan ini telah diumumkan setiap hari sekitar jam 5 petang oleh Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkenaan dengan kemaskini kes-kes jangkitan dan juga kes sembuh sama ada kematian ataupun sebaliknya di sidang media harian di TV1 dan juga berita RTM kita siarkan. Dan semalam dilaporkan 38 kes baru dan juga aktif telah dilaporkan kepada KKM, melibatkan, kalau kita melihat kepada pecahan 38 ini, melibatkan 26 kes import di mana melibatkan semua warga negara, di mana mereka yang berada di luar negara dibawa pulang ke Malaysia dan disaring dan diambil ujian COVID-19, dan 26 telah pun direkodkan positif COVID-19. Dan seterusnya, bakinya 12 kes melibatkan penularan tempatan, melibatkan 6 bukan warga negara dan juga 6 warga negara. Kalau kita melihat kepada pecahan ini, penularan tempatan sudah pun mencapai 1 angka melibatkan warga negara. Kita hampir menang dan jika kita belum kalah lagi, insya-Allah kita sama-sama doakan supaya kes ini menjadi sifar dalam masa akan datang nanti. Dan kes aktif dengan kadar kebolehjangkitan ketika ini adalah 1,338 sahaja, dan kes sembuh yang perlu kita beri perhatian kini meningkat kepada 6,404 kes, menjadikan antara negara yang tertinggi mencatatkan kes sembuh, sekitar lebih 80% kadar sembuh yang dicatatkan oleh KKM. Dan ini juga membanggakan kepada kita dan juga memberi sedikit nafas lega kepada kita kerana sejak semalam 10 hari berturut-turut tiada kematian dilaporkan kepada CPRC kebangsaan, dan kurang daripada 10 orang sahaja yang kini ditempatkan di ICU dan juga memerlukan bantuan pernafasan dan sebagainya. Jumlah kematian ketika ini kekal 115 dan kita mengharapkan tiada perubahan dan tiada kematian lagi dilaporkan, insya-Allah. Baik, seterusnya. Baik, kita melihat kepada pecahan kes baru jangkitan COVID-19 di Malaysia iaitu pada 1 Jun 2020 semalam. Baik, ini yang kita maklumkan awal tadi, 26 kes melibatkan semua warga negara, 12 kes melibatkan 6 bukan warga negara dan juga 6 warga negara, dan ini adalah jangkitan tempatan yang dilaporkan. Baik, kita lihat kepada warna merah dahulu, 6 bukan warga negara iaitu melibatkan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 4 kes dan juga Negeri Sembilan 2 kes sahaja. Dan seterusnya, ada 3 kawasan untuk kes warga negara iaitu 4 kes di Selangor, 1 di Kuala Lumpur dan 1 melibatkan di negeri Sabah. Baik, ini adalah pecahan yang jelas untuk saya tunjukkan kepada anda. Baik, ini pentingnya kenapa pihak kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac lalu. Awal dulu kita buat dan semua orang terkejut dengan pelaksanaan tersebut. Kemudian diikuti tahap 2, tahap 3, tahap 4. Kemudian wujudnya Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang kita lihat sedikit diberi kelonggaran kepada kita untuk melakukan aktiviti ekonomi dan sebagainya. Kalau anda melihat di kaca TV ketika ini adalah trend graf yang ditunjukkan. Kalau dalam istilah bahasa Inggerisnya adalah fluctuating, turun naiknya di sini. Inilah sebab kenapa PKP tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 mula menunjukkan penurunan. Dan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, anda lihat di kawasan ini, sedikit peningkatan adalah melibatkan warga asing kebanyakannya. Dan warna merah ini, kalau anda lihat, ini adalah graf ramalan sekiranya SOP tidak dipatuhi sepanjang PKPB. Dan ketika ini kita melihat kepada graf biru, berlaku penurunan yang begitu cantik, landai seperti yang dijangkakan oleh unjuran Kementerian Kesihatan Malaysia. Tahniah kita ucapkan kepada rakyat Malaysia kerana mematuhi SOP dan juga apa yang dikatakan oleh Datuk Dr. Nur Hisham. Setakat semalam kita masih lagi tidak menerima laporan kluster raya yang
dibenarkan ketika perziarahan raya. Namun berita gembiranya dikongsikan oleh Datuk Dr. Nisham, tiada kes setakat ini dan kita mengharapkan sehingga 9 Jun nanti genap 2 minggu raya kita mengharapkan zero ataupun sifar kes berkaitan dengan kluster raya. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Baik, berkaitan dengan kluster juga, berkaitan COVID-19 ini adalah laporan-laporan kluster COVID-19 yang sudah pun bebas ataupun diisytiharkan tamat di Malaysia sejak semalam 1 Jun 2020. Ada 3 kluster yang dinyatakan di sini. Pertama, kluster Madrasah Air Merbau di Melaka melibatkan daerah Jasin. Jumlah kes yang dilaporkan adalah tertinggi di sini, 41 kes, dan sukacita dimaklumkan jumlah kematian adalah sifar. Dan kluster berikutnya adalah kluster Kampung Baru melibatkan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Daerah yang lebih tepat adalah Setiausaha. Jumlah kes kedua tertinggi 24 kes, jumlah kes kematian 1 kes sahaja. Dan seterusnya, kluster Melayan Mansion juga dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan dahulu, melibatkan di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Negerinya, daerahnya di lebah pantai, jumlah kes 13 dan tiada kematian direkodkan kepada CPRC kebangsaan, dan mereka ini sudah pun tamat dikenakan ataupun digazetkan sebagai kluster COVID-19. Baik, seterusnya, seperti biasa, pasukan respon pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM. Baik, ini adalah disiarkan semalam sekitar jam 11 pagi. Baik, kalau kita lihat yang pertama iaitu Pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah Kuala Pilah Negeri Sembilan menafikan dakwaan bahawa wabak COVID-19 telah tersebar di Pekan Juasih melalui seorang individu yang positif wabak berkenaan yang telah berkunjung ke merata tempat di pekan tersebut. Beliau menjelaskan pejabat kesihatan daerah telah membuat saringan ke atas kontak rapat pesakit berkenaan dan setakat ini tiada pengesahan bahawa pesakit yang sedang dirawat di Hospital Tuanku Jaafar itu merupakan pembawa virus dari Shah Alam. Dan seterusnya, berkaitan juga dengan COVID-19 iaitu Pengetua Pondok Tahfiz Asy-Syarif Serijaya Batu Gajah Perak menafikan dakwaan bahawa seorang pelajar tahfiz ini telah dijangkiti dan disahkan positif COVID-19 semasa berada di pusat tahfiz berkenaan. Beliau menjelaskan bahawa pelajar tersebut dimaksudkan itu telah tidak menghadiri kelas pengajian di pusat tahfiz tersebut sejak Februari 2020 lagi, iaitu sebelum PKP dikuatkuasakan lagi. Jadi sehubungan dengan itu, Ketua Polis Daerah Batu Gajah telah mengesahkan bahawa pusat tahfiz tersebut telah ditutup selama 3 bulan tanpa kehadiran pelajar. Jadi tiada ada kesinambungan antara adakah mereka ini dijangkiti sebab ianya ditutup sebelum lagi tarikh PKP pertama dilancarkan pada 18 Mac 2020. Baik, pastikan saya berehat seketika. Banyak lagi berkaitan dengan berita palsu selepas ini. Pengorbanan mereka tidak pernah mengenal erti penat maupun takut, hinggakan nyawa dan keselamatan diri sendiri menjadi taruhan demi menjaga kemaslahatan dan kepentingan orang ramai. Justru, sebagai tanda penghargaan negara, marilah bersama-sama dengan beta untuk berdiri dan memberikan tepukan yang gemuruh kepada semua wira dan wirawati petugas barisan hadapan negara. Baik, semalam 1 Jun telah dibenarkan kepada sesetengah pihak untuk melakukan perjalanan rentas negeri, namun ramai yang salah anggap dan juga salah faham dengan siapakah yang dibenarkan dan atas sebab apakah mereka-mereka ini dibenarkan untuk merentas negeri. Dan hal ini kami akan tunjukkan kepada anda sedikit infografik yang cukup jelas untuk kami fahamkan. Ini adalah infografik yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara berkenaan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, di mana bermula 1 Jun 2020, kebenaran rentas negeri dibolehkan
dialihkan atas sebab kecemasan yang munasabah dengan surat yang dikeluarkan oleh PDRM. Okey, ada 4 perkara yang perlu kita beri penerangan kepada sini, iaitu suami isteri jarak jauh ataupun istilah yang digunakan oleh warga maya adalah PJJ, percintaan jarak jauh ke perkahwinan jarak jauh, apa saja yang digunakan. Jadi mereka yang terpisah akibat PKP ini boleh melakukan perjalanan rentas negeri. Yang kedua disebabkan oleh kematian. Kalau ada kematian yang perlukan perjalanan rentas negeri, anda perlu mengemukakan dokumen-dokumen atau bukti yang sahih berkaitan dengan kematian yang telah dimaksudkan. Ketiga adalah berkaitan dengan perubatan, mungkin memerlukan rawatan di hospital, perlu merentas negeri dan sebagainya. Dan keempat adalah sebab-sebab bekerja sahaja. Dan kesemua ini memerlukan surat yang sah yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia. Baik, kalau kita melihat kepada trend penurunan kes COVID-19 ketika ini semakin menurun, semakin menunjukkan angka-angka yang sedikit, namun kes ini semakin meningkat, iaitu pemandu mabuk dan juga mangsa yang meninggal dunia akibat dilanggar oleh pemandu mabuk. Jadi perkara ini perlu kita beri perhatian serius sehingga satu kenyataan media telah dikeluarkan di Jabatan Perdana Menteri, Bahagian Parlimen dan Undang-Undang berkenaan dengan kerajaan memberi perhatian yang serius dan mengambil tindakan tegas berhubung kes kemalangan maut pengguna jalan raya membabitkan pemandu mabuk yang kelihatan semakin bertambah akhir-akhir ini. Dan juga langkah segera yang akan diambil ialah memastikan cadangan pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 melibatkan Akta 333 yang dimuktamadkan oleh Kementerian Pengangkutan di bawah persidangan Parlimen dibawa ke persidangan Parlimen terdekat nanti. Dan juga antara pindaan yang dibuat bukan sahaja membabitkan peruntukan berkaitan memandu dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian, iaitu Seksyen 44 Akta yang sama, tetapi juga memandu di bawah pengaruh minuman yang memabukkan mengikut Seksyen 45 juga Akta yang sama walaupun tidak terlibat dalam apa-apa kemalangan. Dan untuk kenyataan penuh berkenaan dengan siaran media ini, anda boleh ke laman web Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan boleh cari di Parlimen dan Undang-Undang berkenaan dengan gambaran penuh berkenaan dengan kenyataan media, komitmen kerajaan untuk memastikan masalah mabuk ini dapat dihilangkan. Baik. Seterusnya, ini adalah kenyataan media dikeluarkan oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia ataupun kita lebih mudah sebut sebagai FINAS berkenaan dengan berkongsi hasil khazanah seni kreatif negara. Ini adalah sempena memperingati pembagian seniman negara P.Ramlee dan juga FINAS menyokong penuh inisiatif yang dilakukan oleh Infinity Group dalam mempromosikan pementasan teater musikal yang pernah mencipta fenomena, iaitu P.Ramlee The Musical, yang kini boleh dilayari dan ditonton secara eksklusif secara dalam talian di dalam musim Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Dan juga FINAS, dan juga ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Tuan Zakaria Abdul Hamid, merupakan pengurusi FINAS sendiri. Saya merupakan salah seorang peminat tegar Allahyarham P.Ramlee dan juga sesungguhnya jasa pengorbanan dan perjuangan seni beliau akan terus terpahat dalam lipatan sejarah dan dikenang sepanjang zaman. Ini adalah legenda tanah air yang perlu kita hormati dengan hasil kerjanya suatu ketika dahulu. Tak ada nafas saya. Baik, seterusnya, kenyataan akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berkenaan dengan penambatan penerimaan sumbangan tunai bagi akaun amanah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan juga akaun amanah pembelian alat kelengkapan, keperluan perubatan, kemudahan perkhidmatan di fasiliti KKM. Baik, awal dulu KKM sudah pun memaklumkan akan ada satu akaun khas dibuka untuk NGO, orang awam menderma sumbangan secara ikhlas untuk membantu kita melawan COVID-19. Dan KKM pada 23 Mac 2020 telah menubuhkan akaun khas yang seperti saya maklumkan, dan sumbangan yang diterima adalah tujuan untuk membeli alat kelengkapan seperti ventilator, ubat-ubatan, reagen dan juga bahan pakai buang sama ada PPE, pelitup muka dan sebagainya. Dan sehingga 19 Mei 2020 jumlah yang dicatatkan adalah lebih 28 juta. Kalau saya boleh baca lebih spesifik, iaitu 28,507,468.34 sen telah disumbangkan secara tunai ke dalam akaun tersebut daripada NGO, orang ramai ke akaun tersebut. Dan 27,19,776 ini telah diluluskan dan bakinya akan diluluskan kemudian untuk kegunaan-kegunaan yang sama. Baik, seterusnya,
Berkenaan dengan tumpuan lokasi utama dipantau sempena skim harga maksimum musim perayaan. Sekarang kita ada masih lagi dalam bulan Syawal, hari gawai dan sebagainya. Jadi pasar awam, pasar pagi, pasar raya, hypermarket, kedai runcit dan mana-mana premis perniagaan yang menjadi tumpuan peniaga ataupun pengguna dipantau secara harian sehingga tamat tempoh pelaksanaan skim ini. Jadi, anda perlu melaporkan sekiranya anda mendapati ayam ini dijual dengan harga yang mahal, cili merah dijual harga yang mahal kerana barang-barangan ini selalu menjadi tumpuan. Seperti cili merah dijual dengan harga yang tidak mahu senasabah dalam kategori sekilo itu. Misalnya ayam belas-belas ringgit dan sebagainya. Anda boleh laporkan kepada KPD NHCP sekiranya anda mendapat laporan berkenaan. Baik, seterusnya, kalau anda perasan ketika ini, cuaca tidak menentu. Kejap hujan, kejap panas, kejap ribut, kejap berangin dan sebagainya. Jadi kenapa? Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air dan juga Met Malaysia sendiri, iaitu monsun barat daya sudah pun tiba ketika ini, iaitu angin bertiup secara konsisten dari arah barat daya, kelembapan udara yang lebih rendah dan keadaan atmosfera yang lebih stabil, iaitu tempohnya adalah bermula 18 Mei 2020 sehingga September 2020. Jadi corak cuacanya adalah seperti yang anda saksikan di kaca TV ketika ini, iaitu cuaca kering, kebakaran hutan, garis badai, kemarau, jerebu, dan saranan yang dinyatakan oleh Met Malaysia adalah minum air secukupnya, mengurangkan aktiviti luar, dan ini sudah tentu kita kurangkan aktiviti luar untuk mengelakkan jangkitan COVID-19 dan juga elakkan daripada melakukan pembakaran terbuka. Jangan merokok dan juga jangan buang puntung rokok kalau anda merokok sekalipun, dan juga memakai pelitup muka dan hidung yang bersesuaian dengan keadaan. Seterusnya, menyimpan bekalan air sekiranya kita tahu berlaku kemarau dan sebagainya, insya-Allah. Kita doakan tidak berlaku, ya. Baik, ini adalah satu rancangan istimewa. Pertama kalinya akan disiarkan esok di Berita RTM dan juga TV1 dan juga di channel ataupun siaran-siaran TV lain, iaitu Temu Minda KKMM. Yang akan menjadi moderatornya adalah menterinya sendiri, iaitu Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia, dan tetamu yang cukup istimewa di hati rakyat Malaysia ketika ini, iaitu Yang Bahagia Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan. Esok bermula jam 9 malam. Apakah yang akan dibincangkan antara dua kementerian ini, khususnya saya yakin dan percaya adalah berkaitan dengan kekuatan dan juga struggle kita untuk melawan COVID-19 itu sendiri. Baik, seterusnya anda boleh muat turun aplikasi RTM Mobile kerana mungkin ada yang tidak dapat mengakses channel ataupun saluran berita RTM. Jadi anda boleh muat turun aplikasi RTM Mobile ini untuk menonton secara dalam talian. Tidak kira di mana anda berada, anda boleh tonton dengan mudah, sama ada tengah memandu, jangan tengah memandu tak bertengok, tidak. Mungkin tengah berhenti di tepi jalan dan sebagainya, ataupun tidak ada kaca TV di rumah. Jadi anda boleh menggunakan kemudahan ini untuk menonton saluran RTM. Baik, dan seterusnya, akhir sekali kerap kami kongsikan kepada anda, iaitu portal sebenarnya.my untuk anda mendapatkan gambaran penuh berkaitan dengan berita tidak benar, dan masih lagi ada pautan warna merah ini, iaitu COVID-19. Kalau anda tekan di sini, semuanya adalah berkaitan dengan COVID-19. Baik, itu sahaja sempatnya kami kongsikan untuk edisi hari ini, dan juga pastikan sahih petang ini 6.30 petang di saluran berita RTM MyFreeview 123 bagi memperincikan lagi dan juga memperkemaskan lagi laporan berita palsu khususnya terkait dengan COVID-19. Terima kasih kerana menonton. Pastikan sahih pagi ini. Teruskan kekalkan jarak selamat, jaga kebersihan dan berada di rumah, dan tidak perlu keluar jika tidak perlu. Baik, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan Terence dan juga Zaleha dalam Selamat Pagi Malaysia.
Walaupun tidak keluar rumah, banyak aktiviti yang bermanfaat boleh dilakukan. Ini tidak bermakna rutin kesihatan kita juga bertukar. Banyak sangat klip sukan, ataupun senaman di rumah kita boleh dapat dari laman web. Ya, memang agak sukar untuk mungkin kita yang dah biasa keluar ke gym ataupun melakukan aktiviti yang memerlukan kerjasama, bermain futsal dengan rakan-rakan. Agak sukar untuk kita mengubah modus operandi menjadi workout at home. Jadi saya sendiri pun ambil masa lebih kurang 2 minggu sebelum saya boleh sesuaikan dengan senaman di rumah. Apatah lagi atlet-atlet kita yang sentiasa mempunyai sistem yang agak rapi yang tersusun, tapi kini terpaksa kreatif untuk mencari jalan bagaimana mereka boleh kekal dalam kesihatan optimum di rumah sahaja. Apakah mungkin yang mereka lakukan?